Bertemu lagi ya, sebabnya kita dah jumpa dah pada hari Khamis hari tu. Okey, bertemu sekali lagi kepada yang mengambil ulangan P1, kita berjumpa lagi. Kepada yang tak ambil ulangan 1, okey, kita akan berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan peperiksaan penggal 3 dah. Okey. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu, cikgu pesan selalu sokma-sokma, cikgu hanyalah berkongsi sedikit ilmu yang ada pada cikgu berkenaan dengan teknik menjawab. Okey, cikgu try dulu share cikgu punya slide. Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Lepas tu kalau misalnya tak berapa clear dan sebagainya, tolong bagi tahu cikgu. Kadang-kadang macam P1 hari tu kita banyak kali stop, terhenti. Okey, slide cikgu okey. Okey. Kalau tak ada masalah, cikgu akan mula sekarang insya-Allah. Okey. Sekarang macam biasa, okey, cikgu nak bagi info sikit pasal P3. Okey, sebab P3 ini cara pemeriksaan dia tak sama dengan P1 dan juga P2. Okey. Masa yang diperuntukkan untuk periksa penggal 3 hanyalah 1 jam sahaja. Okey, jadi pelajar tak sempat dah nak pergi ke tandas semua, tak boleh dah, tak sempat. Okey, bila dapat saja kertas soalan, baca kertas soalan terus jawab. Masa yang diperuntukkan hanya 1 jam sahaja dan soalan yang diberi hanyalah soalan struktur, 4 soalan struktur, 2 soalan fizikal dan juga 2 soalan manusia sebagaimana yang telah kita buat masa peperiksaan percubaan hari itu. Okey, markah yang diperuntukkan hanyalah 40 markah, iaitu 1 soalan dengan 10 markah. Untuk pengetahuan pelajar, persen untuk penggal 3 hanyalah 16% sahaja. Okey, diperuntukkan hanyalah 16% sahaja. Kita campurkan dengan kerja khusus kita 20%, jadi nilainya adalah 36% untuk P3, SEM 3 ni lah. Okey. Nak cari balik soalan ni tapi walaupun persen hanyalah 16%, tetapi pelajar mesti skor A. Okey, pelajar mesti skor A untuk penggal 3 bagi memastikan kita dapat A pada keseluruhan nanti. Okey. Okey, cikgu pada slide seterusnya. Okey, macam biasa. Cikgu bagi lagi benda yang sama, sukatan pelajaran. Okey, ini adalah item yang paling penting dalam silibus dalam pelajaran geografi STPM ni. Okey, semua pelajar mesti ada sukatan pelajaran. Okey, yang ni? Nampak? Ini nampak Nampak? Okey. Okey, nampak. Okey, Cikgu nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu pergi semula. Okey, kita pergi semula kepada yang tadi. Okey, ni yang tadi. Satu jam sahaja, 4 soalan struktur, 2 soalan fizikal, 2 soalan manusia. Hanya 40 minit saja yang diperuntukkan, 1 soalan dengan 10 markah. Macam cikgu bagi tahu, dapat soalan terus menjawab, baca soalan terus jawab kerana masa yang diperuntukkan hanyalah 1 jam saja. Okey. Sukatan pelajaran, okey, ini adalah bahan rujukan utama. Pelajar mesti ada bahan ataupun sukatan pelajaran kerana kebanyakan skema kita bina daripada sukatan pelajaran. Begitu juga dengan pembinaan soalan. Okey, apa yang ada dalam silibus kita akan jadikan sebagai skema. Kalau tak ada dalam silibus, kita akan bincang balik adakah ini boleh dijadikan skema atau tidak. So, silibus adalah bahan utama untuk rujukan anda. Okey, sebelum pada teknik menjawab, cikgu perlukan sukatan pelajaran ataupun apa yang telah belajar sepanjang tempoh dalam sistem yang pertama ialah sistem ini. Okey, sebab yang telah cikgu bagi tahu
hari itu kita ada 4 sistem atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera. So sistem ekologi ni adalah sistem biosfera. Okey. Kita akan belajar sistem biosfera ataupun ekologi untuk penggal 3. Dalam ekologi dan juga ekosistem ini, pelajar mesti tahu konsep ekologi. Apa itu ekologi? Cabang sains. Tak, kita belajar kalau cikgu ajar dalam kelas tu, ekologi ialah cabang sains. Apa cabang sains? Mengkaji apa? Tak, mengkaji hidupan, biotik dan abiotik. Okey, pelajar kena mahir apa bila cikgu sebut biotik dan abiotik, pelajar mesti tahu, oh apa itu biotik? Tak, biotik ialah benda hidup. Apa tu contoh benda hidup? Tumbuh-tumbuhan, ikan, tak, ketam, lembu contohnya. Ataupun bila cikgu sebut abiotik, mesti pelajar dah ada dalam kepala. Apa tu abiotik? Abiotik ialah benda tak hidup. Apa tu benda tak hidup? Benda tak hidup ialah batu, tanah contohnya air. Itu adalah abiotik. Biotik ni berbeza untuk sesuatu ekosistem, tapi abiotik dia hampir sama. Okey, lepas tu kita belajar ekosistem, populasi dan juga komuniti. Okey, soalan pernah keluar perbezaan di antara populasi dan juga komuniti. Okey. Lepas tu kita belajar fungsi aliran tenaga, kita nutrien, okey, proses penghasilan makanan melalui proses fotosintesis. Soalan pernah keluar bagaimana tumbuh-tumbuhan menjalankan proses penghasilan makanan. Macam itulah cikgu tak ingat dah. Okey. Jadi pelajar kena cerita, jawapan kita mesti bermula daripada cahaya matahari. Okey, jawapan kita mesti start dengan cahaya matahari. Okey, daun yang ada klorofil. Okey, memproses dengan bantuan bahan-bahan mineral yang ada dalam tanah dan sebagainya untuk menghasilkan makanan. Okey, lepas tu kita belajar jenis ekosistem. Kita ada ekosistem daratan dan juga ekosistem akuatik. Okey, kalau daratan kita belajar ekosistem kawasan pertanian, ekosistem kawasan hutan, ekosistem kawasan tanah tinggi, itu adalah daratan. Kalau akuatik kita belajar ekosistem kawasan air tawar. Ya? Jelas tak suara? Jelas. Okey, alhamdulillah. Cikgu sambung lagi Okey, cikgu masuk semula. Okey. Cikgu masuk semula sistem ekologi sebab tadi tak nampak gambar. Okey. Okey. Dalam sistem ekologi dan juga ekosistem, kita akan belajar konsep ekologi. Cikgu bagi tahu dah tadi, dalam konsep ekologi kita kena tahu apa itu konsep ekologi. Cikgu awak ajar konsep ekologi ialah cabang sains. Okey. Ya. Tak nampak pula. Nampak dah. Nampak dah. Alhamdulillah. Okey. Cabang sains mengkaji biotik dan abiotik. Cikgu cerita tadi mengkaji biotik dan abiotik. Kitaran dia saling berkaitan di antara biotik dan abiotik. Okey. Lepas tu kita belajar ekosistem, populasi, kita belajar komuniti. Okey. Populasi dan komuniti ni pernah keluar soalan. Okey, perbezaan di antara populasi dan juga komuniti. Lepas tu kita belajar jenis ekosistem. Okey, kita ada 2 jenis ekosistem yang kita belajar, iaitu daratan dan juga akuatik. Okey, dalam daratan kita belajar ekosistem kawasan pertanian, sawah kawasan ladang kelapa sawit contohnya. Lepas tu kita belajar kawasan tanah tinggi, itu adalah daratan. Kita juga belajar ekosistem kawasan hutan hujan tropika ke ataupun kawasan hutan-hutan lain, itu adalah ekosistem daratan. Okey, lepas tu kita belajar juga ekosistem akuatik. Okey, dalam ekosistem akuatik kita belajar kawasan paya air tawar dan juga paya air masin. Dah. Okey. Ada juga kawasan marine iaitu kawasan laut. Itu adalah ekosistem akuatik. Okey, jadi dalam setiap ekosistem ini sama ada daratan ataupun akuatik,
pelajar mesti mahir apa dia abiotik di situ. Apa dia abiotik di situ. Pelajar juga mesti mahir apa dia biotik di situ. Apa benda hidup di situ, apa benda tak hidup di situ. Sebab nanti soalan akan buat perkaitan di sesuatu kawasan. Jadi bila kita nak bagi contoh hidupan itu, bila kita tak tahu ataupun tidak boleh membayangkan biotik di kawasan, di sesuatu kawasan, maka kita susah untuk membuat huraian. Contohnya kalau soalan tanya, huraikan proses pengaliran tenaga yang berlaku di kawasan sawah padi. Okey, bila soalan tanya kawasan sawah padi, secara automatik pelajar mesti tahu apa biotik yang terdapat di sawah padi. Okey, contohnya tikus, belalang, ular, burung, contohnya. Kita kena mahir kawasan itu. Sama juga dengan kawasan akuatik. Kalau contohnya soalan tanya, huraikan proses pengaliran tenaga yang berlaku di kawasan paya bakau contohnya, kawasan paya bakau. So, pelajar kena mahir apa biasanya hidupan yang terdapat di kawasan akuatik ataupun kawasan paya bakau itu. Kalau pelajar tidak mahir, kita tak boleh menghurai. Kalau pelajar tidak menyebut nama haiwan, kita takkan bagi markah sebab kita kira sebagai umum. Ini kerana soalan dia spesifik kepada kawasan-kawasan tertentu. Okey, seterusnya kita masuk bahagian yang kedua iaitu rantaian dan siratan makanan. Sebenarnya rantaian dan siratan makanan adalah benda yang sama. Cuma rantaian adalah satu hala. Okey, makan dimakan. Okey, bermula dengan pengeluar, pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3 dan juga pengurai. Satu hala sahaja. Okey, sementara siratan makanan juga bermula dengan pengeluar, pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3 dan juga pengurai tetapi dia mempunyai masa pengguna tu punya pengeluar ada belalang, ada ular, adalah contoh makanan yang makan. Okey. Okey, bila disebut saja aras trofik dan juga piramid dalam kepala mesti ada segitiga. Okey, mesti ada segitiga aras makanan itu. Mula dengan bahagian tapak yang paling besar iaitu pengeluar, pengguna 1, pengguna 2 dan juga pengguna 3. Okey, biasanya biasanya pengeluar adalah bahagian yang paling besar kerana pengeluar adalah komponen yang paling banyak atas dunia kita sekarang ni. Okey. Soalan pun pernah keluar ni, soalan pernah tanya huraikan kesan huraikan kesan pembalakan terhadap aras trofik paling rendah. Soalan dia soalan kebat tu, huraikan aktiviti pembalakan terhadap aras trofik rendah. So dia tak bagi kita, dia tak cerita apa itu aras trofik paling rendah. Jadi pelajar kena faham sendiri aras trofik paling rendah adalah tumbuh-tumbuhan ataupun pengeluar. So soalan tanya, huraikan kesan aktiviti pembalakan terhadap itu sahaja. Kepupusan flora ataupun kepupusan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu je dia tanya. Cuma dia gantikan kepupusan tumbuh-tumbuhan itu dengan aras trofik paling rendah. So pelajar kena mahir lah bila bermula dengan pengeluar, pengguna 1, pengguna 2 dan juga pengguna 3. Cuma dalam tenaga, proses pemindahan tenaga, anda kena bagi tahu kalau misalnya soalan nak huraikan proses pemindahan, anda kena bagi tahu bagaimana tenaga itu digunakan. Untuk tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan dengan mendapatkan cahaya matahari, menghasilkan bahan kimia, disimpan dalam daun, bunga, dalam buah, batang dan sebagainya. Lepas lembu memakan tumbuh-tumbuhan, jadi bahan kimia yang terdapat dalam daun dipindahkan kepada haiwan ataupun lembu itu yang digunakan untuk berak, membesar dan juga membiak. Kena tu. Bila soalan tanya pasal proses pemindahan,
Jadi jawapan kita mesti pergi kepada bahan kimia. Bahan kimia yang ada dalam daging lembu, ada dalam daging lembu digunakan oleh singa. Sebab bila singa makan daging lembu, jadi bahan kimia yang ada dalam daging lembu itu akan digunakan oleh singa untuk membesar, bergerak dan juga membiak. Okey. Lepas tu kita belajar kehilangan tenaga. Macam mana bila kita makan, tiba-tiba kita rasa letih ataupun kehilangan tenaga berlaku. Melalui apa kehilangan tenaga itu? Soalan ini pernah keluar. Bagaimanakah proses kehilangan tenaga berlaku? Pelajar ada yang boleh jawab? Yang pertama mungkin disebabkan oleh perpeluhan. Okey, perpeluhan dalam badan kita ataupun mungkin disebabkan oleh perkumuhan. Okey, bila cikgu sebut perkumuhan tu, kita ada yang air besar tu, air kecil, dua-dua sekali. Okey, kalau anda letak jawapan yang pertama penggan 1 air besar, penggan 2 air kecil, dia sama. Tu dalam skema kita guna perkumuhan. Okey. Lepas tu kita belajar persaingan spesies. Okey. Dalam persaingan spesies, kalau kita ingat soalan ini keluar dalam peksa percubaan kita. Kalau tak silap cikgu, persaingan inter. Apa dengan persaingan interspesies? Maksudnya antara spesies yang berbeza. Okey, jadi persaingan itu, inter tu adalah persaingan dalam spesies yang berbeza-beza. Kita kena ingat persaingan spesies ini dia ada antara spesies yang berbeza-beza. Okey, kena ingat tu. Kalau soalan tanya apa yang dimaksudkan persaingan spesies tu, sebab kita dah keluar dalam periksaan percubaan. Yang pertama, bila keluar soalan persaingan spesies, yang pertama anda kena sama ada dia bersaing antara spesies yang sama atau antara spesies yang berbeza. Lepas tu anda kena cerita apa tujuan dia bersaing. Dia nak dapatkan apa? Yang pertama, dia nak dapatkan makanan, nak dapatkan minuman, nak mendapatkan ruang atau okey, kena ada 3 benda tu. Yang pertama, persaingan di antara spesies, sama ada spesies yang sama. Kita kan tujuan makanan dan minuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan ruang. Okey, cikgu buka slide seterusnya. Harap tak ada masalah. Okey. Ada okey. Okey, seterusnya kita belajar dalam sistem ekologi, kita belajar kitar nutrien. Okey, dalam ada oksigen, okey, kitar oksigen, okey, kitar karbon dan juga kitar nitrogen. Okey. Okey. Kitar karbon, kitar oksigen dan juga kitar nitrogen, perkataan yang perlu anda ingat. Okey, yang ini perlu anda ingat. Yang pertama mesti siapa guna dulu. Okey. Kalau contohnya kitar nutrien, kita ambil kitar oksigen, kita kena mulakan ayat kita dengan siapa yang guna. Okey, siapa yang guna oksigen? Okey. Oksigen digunakan oleh manusia melalui proses pernafasan. Okey, step 1. Step 2 kita kena ambil siapa yang pulang balik. Okey, siapa ataupun yang pulang balik. Dikembalikan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang pertama mesti siapa yang guna, yang mesti siapa yang pulang balik, kena ada proses lah. Okay. Dan yang ketiga mesti ada secara berterusan. Okey, sama juga dengan karbon. Okey, sama juga dengan karbon. Yang karbon ini siapa yang guna? Kena start dengan guna. Siapa yang guna karbon? Digunakan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis dan dikembalikan oleh hidupan melalui proses pernafasan, berlaku secara berterusan. 3 item itu. Sama juga dengan nitrogen.
Okey, cuma nitrogen dia tak ada lah yang pernafasan fotosintesis tu. Okey, mungkin digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan dikembalikan oleh aktiviti manusia seperti aktiviti pembajaan dan sebagainya. Okey, secara berterusan. Ada juga dikembalikan melalui kilat. Okey, ada yang kalau anda baca dalam buku sikit dikembalikan melalui proses kejadian kilat dan sebagainya ya. Okey. Cikgu lagi. Okey. Nanti kalau ada masalah, cikgu-cikgu tolong WhatsApp saya ya. Saya mungkin tak berapa dengar ni ataupun tak berapa clear ni. Okey. Okey, saya masuk lagi kaitan ekologi dan juga manusia. Okey, kaitan ekologi dan juga manusia. Pelajar mesti ada perkaitan ekologi. Okey, ekologi ini cikgu bagi tahu dah yang terdiri daripada flora dan juga fauna. Okey, apa kaitan dia dengan manusia? Kat sini cikgu buat dua petak. Okey, kepentingan ekosistem daratan dan juga kepentingan ekosistem akuatik. Okey, yang ini cikgu ambil daripada silibus saja. Cikgu transfer mari ke slide. Okey, cikgu ambil sebiji daripada silibus. Ekosistem daratan, okey, untuk pembalakan, hasil hutan, perubatan, kepelbagaian biologi, perburuan, hubungan dan rekreasi serta pertanian pindah. Untuk kepentingan ekosistem akuatik, untuk perikanan, hasil perubatan, kepelbagaian biologi, pelancongan rekreasi dan juga aquakultur. Okey. Lepas tu kita tengok kepada slide seterusnya. Okey. Gangguan ekosistem. Okey, soalan ini biasa keluar dalam gangguan ekosistem. Cikgu bahagikan gangguan ekosistem ini kepada dua bahagian, iaitu gangguan fizikal. Okey. Kaitan ekologi dengan manusia, macam cikgu bagi tahu tadi, cikgu ambil daripada silibus saja, cikgu transfer mari ke slide. Okey, kepentingan ekosistem daratan, cikgu ambil ekosistem daratan ini pembakaran kepelbagaian biologi. Ya. Okey, untuk kepentingan ekosistem akuatik, cikgu pergi kepada perikanan, hasil marin, perubatan, kepelbagaian biologi, pelancongan dan rekreasi serta aquakultur. Okey, yang ini jika sekiranya soalan tanya uraikan kepentingan hutan hujan tropika kepada manusia. Cuma dalam silibus kita perkaitan ekologi dengan manusia, tapi bila dia ubah kepada bentuk soalan, dia akan ubah dalam bentuk huraikan kepentingan hutan hujan tropika kepada manusia. So jawapan dia berada pada petak merah tu. Pada petak merah tu. Apa kepentingan hutan hujan tropika kepada manusia? Kepada aktiviti manusia. Kepentingan yang pertama, dia akan membekal. So kita boleh buat aktiviti pembalakan. Kepentingan yang kedua boleh menghasilkan, boleh membekalkan hasil hutan. Okey. Kepentingan ketiga membekalkan hasil-hasil perubatan tu. Apa dia? Kacip Fatimah, Tongkat Ali contohnya. Untuk aktiviti perubatan yang melalui R&D oleh manusia. Okey. Jadi yang ini anda kena hafal lah sikit. Okey, sebab ini sahaja jawapan yang kita terima jika soalan kepentingan ekosistem kepada manusia. Okey, cikgu pergi lagi. Okey. Okey, kalau tak boleh bagi tahu cikgu bagi tahu cikgu. Okey, gangguan ekosistem. Okey, kita pergi kepada gangguan ekosistem. Okey, cikgu bahagikan gangguan ekosistem. Contohlah kalau soalan tanya, huraikan bagaimana gangguan ekosistem menjejaskan aktiviti manusia. Contoh gitulah. Okey, gangguan ekosistem. Dalam gangguan ekosistem, cikgu bahagikan kepada dua, iaitu gangguan secara fizikal dan juga gangguan kepada manusia. Okey, contohnya kalau soalan tanya, huraikan bagaimana gangguan fizikal
memusnahkan hidupan ataupun memusnahkan flora dan juga fauna sesuatu kawasan. So, jawapan anda mesti fizikal sahaja. Okey, yang fizikal adalah semula jadi. Okey, apa dia? Cikgu senaraikan di sini ialah letupan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, jerebu berpanjangan, dia mesti berpanjangan, ribut tropika, kebakaran hutan, banjir, tanah runtuh, kemarau dan juga peningkatan suhu. Okey, itu adalah gangguan fizikal. Kalau soalan nak gangguan fizikal, ini sahaja jawapan dia. Tak ada. Okey, kalau maksudnya P lah. Yang ini pelajar dah mahir dah ni. Okey, cikgu mulakan dengan perikanan, pertanian, perindustrian, peternakan, pelancongan, pembinaan, perhutanan, aktiviti domestik, pelombongan, perburuan. Okey, perhutanan itu cikgu ganti dengan pembalakan. Okey, dengan pembalakan. Sebab cikgu tengok dalam silibus kita ada perhutanan. Okey, sebab itulah kalau pelajar cikgu pesan, okey, kita kena buat aktiviti perhutanan melalui pembalakan. Takut-takut nanti pembalakan itu tidak dikira sebagai aktiviti kerana dalam silibus kita bila cikgu cek dia ada perhutanan. Okey, yang ini pernah dibahaskan dalam masa cikgu buat skema hari itu ya. Jadi pelajar cikgu ingatkan, okey, kalau boleh guna perkataan perhutanan melalui pembalakan. Aktiviti perhutanan melalui pembalakan. Jangan salah ya, jangan salah penyahutanan, ini perhutanan. Okey, cikgu pergi lagi kepada slide seterusnya. Okey, kalau ada masalah tolong bagi tahu Ekosistem buatan manusia, soalan ini pernah keluar tak? Kadang-kadang pelajar lupa soalan ini sebab soalan ini kecil je dalam silibus kita. Ekosistem buatan manusia. Dalam silibus sikit je ada. Kadang-kadang cikgu pun mengajar sambil lalu saja. Keluarlah soalan apa yang dimaksudkan dengan ekosistem buatan manusia. Macam mana sistem buatan manusia itu? Kalau kita tengok ekosistem buatan manusia ialah ekosistem yang telah diubah oleh manusia untuk kepentingan sesuatu, untuk kepentingan tertentulah. Contohnya hutan, kawasan hutan ditebang digantikan dengan kawasan kelapa sawit. Kawasan hutan digantikan dengan kawasan kelapa sawit, kawasan pertanian. So, ekosistem semula jadinya adalah hutan telah ditebang ataupun ditukar kepada ekosistem manusia iaitu ladang kelapa sawit. Itu maksud cikgu Jadi kalau soalan tanya huraikan bagaimana ekosistem buatan terjadi. Ceritalah, awak kena cerita. Bagi contoh, satu contoh ekosistem semula jadi seperti kawasan hutan, kawasan tasik dan sebagainya telah diubah oleh manusia untuk menjadi sesuatu kawasan lain. Contohnya tasik telah ditukar kepada kawasan Taman Tema contohnya. Okey. Ataupun kawasan perhutanan semula, penanaman semula hutan. Okey, daripada kawasan tanah gondol ditanam semula dengan kawasan hutan. So, untuk ekosistem buatan manusia ini anda kena tahu ia adalah kawasan semula jadi yang telah diubah oleh manusia. Okey, contohnya cikgu ingat contoh cikgu ni, kawasan hutan telah ditukar kepada kawasan pertanian ataupun telah ditukar kepada kawasan-kawasan taman tema contohnya, ataupun telah ditukar kepada kawasan pelancongan contohnya. Okey, sebab manusia ubah untuk kepentingan tertentu. Nak dapatkan keuntungan dan sebagainya. Okey, cikgu pergi slide seterusnya. Saling kebergantungan. Bergerak ke tak? Tak gerak ego, tak gerak. Gerak juga. Okey, tak gerak cikgu share lagi sekali. Gerak dah. Gerak dah ego. Gerak dah. Gerak dah. Jadi dah. Okey. Jadi dah. Okey, saling kebergantungan. Okey. Yang ini tajuk yang kedua. Saling kebergantungan adalah tajuk yang senang. Alright. Kalau cikgu, soalan semester 3, soalan 1 dan soalan 4 yang susah. Soalan 2 dan soalan 3 adalah soalan yang senang. Kenapa cikgu kata soalan 2 ni soalan senang? Sebab soalan 2 adalah soalan saling kebergantungan. Yang cikgu ajar ekologi daripada tadi yang timbul tenggelam itu adalah soalan 1.
Iaitu adalah soalan 1. Soalan saling kebergantungan adalah soalan 2. Soalan ni cikgu namakan dia sebagai soalan yang senang. Kenapa? Kerana kita dah belajar daripada penggal 1. Dan penggal 1 kita dah belajar dah geomorfologi. Penggal 2 kita dah belajar dah atmosfera dan juga hidrosfera. Dan penggal 3 kita belajar pula ekologi. Dah. Okey? Jadi tajuk 2 ini kita gabungkan. Contohnya kadang-kadang dia bagi situasi letupan gunung berapi. Okey, uraikan kesan letupan gunung berapi kepada geomorfologi. Contoh cikgu bagi soalan letupan gunung berapi kepada geomorfologi. So jawapan kita, setiap jawapan kita itu mesti menjelaskan geomorfologi. Kalau anda ambil atmosfera, anda ambil ekologi, salah. No mark. Sebab itulah jawapan kita. Bila ekologi kita kena spesifik kepada lulu hawa. Bila letupan gunung berapi berlaku, ada tak lulu hawa? Bila letupan gunung berapi berlaku, ada tak pergerakan jisim? Bila letupan gunung berapi berlaku, ada tak hakisan ataupun pengangkutan ataupun pemendapan? Kena tahu tu. Contohnya soalan kita di percubaan kita tu. Soalan percubaan kita nombor 2, cikgu ingat ada gambar, ada sungai. Sungai itu sungai tercemar, ada sampah sarak dan sebagainya. Soalan tanya, huraikan kesan kepada hidrosfera, kata silap cikgu. Okey, huraikan kesan kejadian di atas pencemaran sungai itu kepada hidrosfera. Kalau kepada hidrosfera, jawapan kita mesti pergi kepada pencemaran, sejatan, tu. Tak boleh pergi kepada mati-mati. Salah. Okey? Jawapan kita kena pergi kepada aliran air bawah tanah, aquifer, air simpanan bawah tanah, sejak peluhan. Mesti jawapan kita yang itu. Berlaku tak sejatan bila air keruh, bila air kotor. Okey? Jawapan kita mesti pergi kepada hidrosfera, hidrologi, kitaran hidrologi. Jangan pergi kepada hidupan mati semua sebab hidupan mati berada pada ekologi. Tolong ingat yang tu. Okey? Jadi anda kena menghafal lah sikit. Slide cikgu kan dah ada dah semua dengan pelajar. Jadi anda kena hafal sikit. Dalam hidrosfera, hidrologi kita ada item-item yang perlu kita ingat. Bermula dengan sejatan sehingga sejak peluhan. Cikgu dah senarai di situ. Kalau geomorfologi bermula dengan lulu hawa sehingga pemendapan. Kalau atmosfera cikgu ambil bahangan suria sehingga kepada angin. Kalau ekologi rantaian makanan, habitat, kepupusan flora dan juga fauna. Ekologi dia tak banyak. Ekologi dia pusing-pusing yang itu je. Rantaian makanan, habitat musnah, kepupusan flora dan juga fauna. Tapi soalan percubaan kita dia tanya hidrosfera, kitaran air. So jawapan kita kena pergi kepada ciri dia. Kalau contohnya kalau dia misalnya dia tanya fenomena pencemaran kepada atmosfera, so jawapan kita kena pergi kepada bahangan suria, bahangan bumi, suhu, kerpasan, kelembapan, tekanan udara, awan dan juga angin. Itu. Kalau anda mahir bahagian ataupun ciri-ciri untuk setiap sistem ini, anda akan dapat menjawab bahagian nombor 2 dengan senang, dengan mudah. Okey, sebab soalan nombor 2 adalah soalan yang mudah pada cikgu. Sebab dia hanya soalannya akan ditanya berkenaan dengan apa yang telah kita belajar di penggal 1 dan juga di penggal 2. Cuma dia relatekan kalau soalan percubaan kita ada gambar rajah. Mungkin dia relatekan dengan situasi. Kalau tak ada gambar rajah dia bagi situasi. Situasi maksud cikgu ialah yang tadi cikgu bagi contoh gunung berapi tadi. Itu adalah situasi. Okey. Cikgu pergi slide seterusnya. Okey. Tunggu sikit. Takut-takut dia lambat keluar. Okey. Kalau tak ada, tolong bagi tahu cikgu Okey. Kita masuk slide seterusnya, saling kebergantungan juga. Okey. Kat sini poin yang cikgu letak ialah bagaimana gangguan dan perubahan pada sistem mempengaruhi sistem lain. Ni kena tahu ni. Mempengaruhi sistem lain. Contohnya, kalau gangguan kepada biosfera, ni cikgu bagi sebelah sini. Cikgu bagi sebelah sini. Kalau gangguan kepada biosfera ataupun ekologi, apa kesan dia kepada atmosfera? Tu contoh dia. Gangguan kepada biosfera contohnya ialah
aktiviti pembalakan ataupun aktiviti perhutanan melalui pembalakan. Apabila hutan ditebang dengan meluas, apa kesan dia kepada atmosfera? Itu soalan dia. So jawapan kita mesti bagi tahu apa kesan kepada suhu, apa kesan kepada kepasan, apa kesan kepada kelembapan, tekanan udara, bahangan suria. Tu yang cikgu letak item tu. Mesti sebut tu. Okey, sama juga huraikan kesan kemusnahan hutan. Kemusnahan hutan berada pada ekologi kepada geomorfologi. Apa yang berlaku kepada geomorfologi apabila hutan tiada? Tu. Apa kesan kepada lulu hawa, pergerakan jisim, hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan. Okey, nak tahu yang tu. Okey, cikgu pergi slide seterusnya. Okey, dalam saling kebergantungan juga anda kena tahu impak kemusnahan. Contoh cikgu bagi huraikan 2 impak kemusnahan hutan terhadap ekosistem hidrologi. Okey, kemusnahan hutan adalah biologi ataupun ekologi. Sistem kepada sistem hidrologi. Hidrologi yang mana? Yang tadi, yang sejatan, pemeluapan. Tu ada dalam slide cikgu tu. Anda kena hafal sikit. Okey, apabila hutan tiada, apa kesan kepada sejatan? Apabila hutan tiada, apa kesan kepada sejak peluhan? Apabila hutan tiada, apa kesan kepada air larian permukaan? Apabila hutan tiada, apa kesan kepada cegatan silara? Apabila hutan tiada, apa kesan dia kepada aliran batang? Kena tahu yang tu. Ekosistem hidrologi tak boleh diulang dah dalam jawapan sebab itu sudah ada dalam soalan. Cikgu pesan dah sokmo-sokmo. Kalau anda ulang perkataan dalam soalan, anda tak dapat markah. Sebab dah ada dah dalam soalan. So nak gantikan dengan apa? Ekosistem hidrologi ini digantikan dengan cegatan silara contohnya. Digantikan dengan sejak peluhan contohnya. Barulah kita dapat markah Okey, satu lagi cikgu bagi contoh soalan. Bagaimanakah peningkatan suhu mempengaruhi ekosistem hutan? Hutan adalah biosfera. Hutan adalah biosfera. Bila kita sebut biosfera, ada 3 benda yang kena cerita dalam biosfera. Apa dia? Peningkatan suhu, kesannya terhadap siratan makanan. Peningkatan suhu, kesan dia terhadap habitat sesuatu kawasan. Peningkatan suhu juga kesan dia kepada kepupusan flora dan juga fauna. Okey. Cikgu pergi kepada slide seterusnya. Okey. Sistem gunaan manusia. Okey ke tak? Nampak ke tak? Okey. Okey Kalau tak nampak, tolong bagi tahu. Kalau okey, cikgu nak teruskan. Okey go. Okey, sistem gunaan manusia ya. Okey, yang tadi yang cikgu ajar tadi, mula-mula tadi ialah sistem buatan manusia. Beza Tadi buatan manusia. Manusia buat. Buat apa? Daripada semula jadi buat benda lain. Sekarang ni sistem gunaan manusia. Berbeza-beza, jangan kata sama ya. Okey, kita tengok apa tu sistem gunaan manusia. Sistem gunaan manusia merujuk kepada penggunaan sistem fizikal iaitu atmosfera, biosfera, litosfera, hidrosfera untuk kegunaan manusia. Manusia guna. Perkataan dia pun tadi buatan manusia. Manusia buat. Yang ini gunaan manusia. Manusia guna. Benda yang berbeza. Tadi manusia buat jadi lain. Sekarang ni manusia guna. Guna apa? Guna apa yang terdapat dalam sistem fizikal. Contoh, cikgu bagi contoh sikit sini ni. Atmosfera. Atmosfera kita ada hujan, ada suhu, ada angin, banyak lagi, ada kelembapan, ada awan. Cikgu senari sikit je. Okey, dalam biosfera kita ada kayu, kita ada herba, kita ada biodiversity. Dalam litosfera kita ada tanah, ada mineral, ada air terjun, ada banyak lagi. Okey, dalam hidrosfera ada air saja. Okey, ada air saja. So, apakah
ciri-ciri ataupun item-item yang ada dalam setiap atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera ini, apakah kegunaannya kepada manusia? Itu je soalan dia. Nah, apakah kegunaannya? Contohnya kalau soalan tanya, huraikan kepentingan sistem fizikal kepada aktiviti manusia. Ini sebenarnya soalan di penggal 1 ni, tapi dia boleh tanya di penggal 3 sebab kita belajar juga lagi sekali fera-fera ini walaupun kita dah belajar di penggal 1. Okey, kepentingan sistem fizikal kepada aktiviti manusia. So kena sebut dulu. Atmosfera, apa yang diberi oleh atmosfera? Atmosfera membekalkan suhu. Oh, baru dapat makan. Bila ada suhu, kita boleh menjalankan aktiviti IKS, industri IKS, iaitu melalui jemur-jemur menghasilkan produk ikan kering dan sebagainya. So kena ingat ni, sama juga dengan biosfera. Nah, biosfera membekalkan kayu kayan. Okey, aktiviti yang boleh dijalankan ialah aktiviti pembalakan. Kenapa? Sebab dia ada kayu yang berharga. Okey, contohnya kayu cengal, kayu meranti dan sebagainya. Okey. Sementara litosfera membekalkan tanah. Tanah boleh buat apa? Aktiviti apa yang boleh kita gunakan untuk tanah? Tak, kenapa kita boleh buat pertanian dengan tanah? Sebab dengan tanah yang subur, ada natrium dia dan sebagainya, menggalakkan pertumbuhan pokok untuk tumbesaran pokok. Kena ceritalah untuk markah huraian dia tu. Okey. Yang penting di sini ialah apa kepentingan sistem fizikal, apa yang diberi oleh setiap atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera yang boleh kita gunakan untuk aktiviti kita. Cuma cikgu tulis kat situ kita ada positif atau negatif. Tak, kadang-kadang atmosfera dia membekalkan suhu yang terlampau tinggi. Tak, mungkin menyebabkan kita menyebabkan aktiviti pertanian tidak boleh dijalankan. Sama juga dengan hidrosfera. Dia membekalkan air, tapi pada bulan 11, bulan 12 bekalan air yang diberikan sangat banyak sehingga menyebabkan kita banjir. So itu adalah negatif. Bila banjir dia akan menjejaskan aktiviti ekonomi, menjejaskan aktiviti domestik dan sebagainya. Okey, itu. Jadi yang pentingnya ialah cikgu nak pelajar ingat gunaan manusia ialah apa kepentingan kita, kepada manusia. Kalau buatan manusia, apa yang telah kita buat pada alam sekitar fizikal. Jangan tertukar Okey, cikgu pergi lagi. Okey, impak alam sekitar dan pengurusan. Okey, impak alam sekitar dan pengurusan. Impak ni kesan lah. Tak, cikgu ambil perkataan impak tu sebab dia ada dalam silibus. Impak alam sekitar dan pengurusan dia. Tajuk nombor 3 ni. Ada dalam 3. Okey. Aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar, cikgu letak perhutanan di situ, cikgu gantikan dengan pembalakan. Cikgu nak suruh anda biasakan perhutanan melalui pembalakan. Aktiviti perhutanan melalui pembalakan. Jangan penyahutanan, cikgu pesan Okey. Lepas tu kita ada aktiviti perindustrian yang boleh menjejaskan alam sekitar. Aktiviti pengangkutan dan perhubungan, aktiviti pertanian dan peternakan, aktiviti perikanan dan aquakultur, aktiviti pembinaan, aktiviti pelombongan dan juga kuari, aktiviti pelancongan dan juga rekreasi. Tahun lepas cikgu ingat soalan keluar aktiviti pembinaan. Bagaimana aktiviti pembinaan menjejaskan alam sekitar fizikal? Dia bagi 6 markah. Jadi jawapan kita mesti sebut aktiviti pembinaan apa, kita buat apa? Tak, penebangan pokok. Sebelum bina bangunan kita tebang pokok. Tak, selepas itu bila kita tebang pokok kita buat apa? Kita nak tanam cerucuk ataupun kita nak buat proses kerja-kerja menyimen, kerja-kerja membuat bangunan, kena sebut. Sebab sama dengan aktiviti pertanian. Kita mulakan dengan tebang bakar, lepas tu kita bajak, lepas tu kita tanam, siram, baja. Itu cikgu sebut dah masa P1 hari tu. Sama juga dengan aktiviti pembinaan. Tak, sebelum nak bina kita mesti ratakan tanah, buang dulu pokok dan sebagainya.
Yang itu sudah memberi kesan kepada alam sekitar, mungkin menyebabkan berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Okey, kerja-kerja membuat bangunan, kerja-kerja penyiminan dan sebagainya boleh menyebabkan keluarnya habuk, debu dan sebagainya. Kita boleh senaraikan aktiviti itu sebab pada tahun lepas pelajar cuma boleh jawab satu sahaja. Sebab dia tak tahu apa itu aktiviti pembinaan. Okey, so kita kena mula daripada awal lagi sebelum bina bangunan. Apa dia? Yang melibatkan aktiviti pembinaan itu. Kena tebang pokok dulu, lepas tebang pokok ratakan tanah, lepas ratakan tanah kita buat cerucuk, lepas buat cerucuk kita buat simen, gaul simen. Okey. Jangan cerita pasal lori. Cikgu tak nak lori. Kerja-kerja mengangkut pasir menyebabkan asap-asap keluar, bila asap banyak daripada kenderaan menyebabkan pencemaran, tak ada. Okey. Lori itu kita tak terima. Okey. Aktiviti pembinaan kita nak, kerja bina bangunan. Okey, jangan ambil yang jentera-jentera pengangkutan tu kita tak nak. Okey. Okey, cikgu pergi kepada slide seterusnya. Okey. Impak alam sekitar dan juga pengurusan. Okey, impak alam sekitar dan juga pengurusan. Kesan dia apabila manusia menjalankan aktiviti yang tadi, yang cikgu senaraikan PPPP tadi, kesan dia akan memberi kepada kemerosotan dan kepupusan sumber. Sama ada, dia bagi dua ni. Satu, kemerosotan dan kepupusan sumber. Satu lagi, kemerosotan kualiti. Kemerosotan kualiti alam sekitar. Okey, kalau kualiti alam sekitar, cikgu mulakan dengan hakisan, tanah runtuh, kegagalan cerun, kemarau, tanah tandus, pemanasan setempat dan global. Cuba tengok pencemaran. Cikgu letak sekali. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan juga pencemaran bau. Cikgu letak sekali. Sebab apa cikgu letak sekali? Sebab dia cuma satu kali hurai saja. Anda kena hurai sekali je. Kalau dah sebut dah pencemaran air, jangan lagi letak pencemaran udara. Kecuali soalan tanya, huraikan kesan aktiviti pembinaan terhadap pencemaran di Malaysia. Okey, soalan tanya pencemaran saja. Bila tanya pencemaran saja, so jawapan kita pencemaran air, pencemaran tanah, udara, bunyi dan bau, sampah sarap tu pencemaran. Okey. Tapi kalau soalan tanya, huraikan kesan aktiviti pembinaan terhadap kemerosotan kualiti alam sekitar, hanya sekali je sebut pencemaran. Cikgu tak nak banyak kali pencemaran. Sebab bila banyak kali pencemaran, kita dikira sebagai awarded. Sekali je cikgu periksa. Okey. Yang kedua, yang ketiga cikgu tak periksa dah. Dia dikira sebagai awarded, dah diberi markah, rugi. Sila hafal tu. Kalau kemerosotan kualiti, kita mulakan dengan hakisan permukaan tanah runtuh sehingga kepada sampah sarap dan juga sisa toksik. Okey. Lepas tu kita ada kemerosotan dan kepupusan sumber. Yang ini kepupusan sumber ni, kepupusan ke pelbagai biologi ni adalah flora dan juga fauna lah. Lepas tu kehilangan sumber. Cuba tolong ingat ni, kita dah belajar dah di P1. Sumber. Apa dia sumber alam? Banyak sumber alam. Sebab bila keluar soalan sumber, biasanya pelajar akan ingat sumber hutan sahaja. Yang lain tak ada sumber. Sebenarnya banyak sumber lain. Selain daripada hutan, kita ada sumber tanah. Selain daripada sumber tanah, kita ada sumber mineral. Selain daripada sumber mineral, kita ada sumber air. Okey, lepas tu kita ada sumber cahaya matahari. Tenaga cahaya matahari, kita ada, itu adalah sumber juga. Banyak sumber. Kita ada sumber angin, juga merupakan sumber. Okey, jadi bila sebut pasal kehilangan sumber, jawapan kita mesti sumber yang berbeza-beza. Jangan bagi sumber hutan saja. Okey, penggan satu sumber hutan, penggan dua sumber hutan, tak nak. Okey, kita kena pergi kepada pelbagai sumber. Okey. Cikgu pergi kepada slide seterusnya. Okey, laju-laju sikit. Siapa yang tak nampak slide cikgu, tolong bagi tahu deh. Okey. Okey,
cikgu masuk kepada impak alam sekitar dan juga pengurusan masih lagi, iaitu kesannya terhadap kehidupan manusia. Apabila aktiviti manusia dibuat, ada kesan-kesan kepada kemerosotan kualiti alam sekitar dan kepupusan sumber. Apa kesan kepada manusia? Cikgu mulakan yang ini ni, yang sama ni. Tak, yang mati, sakit, trauma, yang ni wajib ni. Tak, kita mulakan dengan mati. Lepas mati, kalau tak mati kita sakit. Kalau tak sakit kita trauma. Okey? Ataupun kita kehilangan harta benda. Okey? Disebabkan oleh kejadian tanah runtuh, rumah kita rosak, kenderaan kita rosak, ni kerosakan harta benda. Okey, aktiviti ekonomi terjejas. Mana aktiviti ekonomi terjejas? Apabila kawasan pertanian kita dimasuki oleh aliran lumpur, kawasan sawah padi kita musnah, okey, ataupun aktiviti sosial kita terjejas. Okey, mungkin sistem pengangkutan kita rosak apabila berlaku kejadian tanah runtuh ataupun banjir sebagainya, ya, menyebabkan aktiviti sosial harian kita terjejas. Aktiviti domestik kita terjejas. Okey, banyak lagi anda boleh senaraikan kesan-kesan dia, ya. Cikgu senaraikan sebanyak itu saja, ada lagi kesan-kesan dia. Okey, yang ini tak ada masalah sebab cikgu rasa untuk manusia tak ada masalah. Okey, yang masalah sikit ialah pada fizikal. Okey, yang masalah sikit ialah pada fizikal. Fizikal yang tadilah, yang hakis tanah runtuh, hakisan permukaan tanah runtuh, peningkatan suhu, itu adalah fizikal. Okey, yang tadi, yang slide cikgu tadi. Okey, lagi kita pergi kepada pengurusan alam sekitar juga. Okey, soalan bahagian pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Okey, kena faham apa maksud pemeliharaan, kena faham apa maksud pemuliharaan, menjaga alam sekitar yang sedia ada. Tak, pemuliharaan, merawat alam sekitar yang telah pupus. Cikgu bagi kat situ konsep. Konsep banyak kali keluar. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan? Maksud dia lah, apa yang dimaksudkan ni? Pemeliharaan ialah menjaga alam sekitar yang sedia ada, manakala pemuliharaan ialah merawat alam sekitar yang telah pupus. Jangan lagi guna perkataan memelihara dan memulihara, tak nak. Yang itu perkataan itu sudah ada dalam soalan, tak nak, gantikan. Selain daripada itu, anda kena mahir langkah. Okey, anda kena mahir langkah. Langkah pemeliharaan. Apa langkah pemeliharaan? Langkah kepada benda yang ada, yang sedia ada. Apa dia? Wartakan. Okey, lepas tu kita kempen, kita buat pendidikan. Okey, kita buat rondaan. Okey, tak ada masalah. Okey, tapi kalau pemeliharaan, benda yang dah tak ada, apa langkah dia? Mungkin kita boleh buat tanam semula, ataupun kita boleh buat apa dia, rawatan silvicultur untuk tumbuh-tumbuhan yang ada penyakit. Okey, rawatan itu akan membolehkan pokok hidup semula dan sebagainya. Mungkin kita boleh buat R&D terhadap benih-benih yang cepat tumbuh, yang tahan penyakit dan sebagainya. So, pelajar kena mahir ni. Kadang-kadang langkah untuk P3 sebab dia nak sikit je markah dia pecah. Langkah pemeliharaan dan juga langkah pemuliharaan. Okey, cikgu pergi kepada pembangunan lestari, soalan percubaan. Okey, soalan percubaan kita, soalan yang sangat senang, nyatakan. Nyatakan dua prinsip pembangunan lestari, kata silap cikgu. Okey, so daripada 8 ini anda kena nyatakanlah. Okey, kadang-kadang soalan keluar huraikan dua prinsip pembangunan lestari. So anda kena satu ayat anda sebut konsep pembangunan lestari, lepas tu kena buat huraian. Contoh cikgu bagi kalau nyatakan, kita sebut saja memastikan aras penduduk dapat ditampung. Kalau huraikan, kita buat konsep yang pertama ialah memastikan aras penduduk dapat ditampung. Okey, konsep ini menjelaskan jumlah penduduk sesuatu negara perlulah dapat disesuaikan ataupun diseimbangkan dengan sumber sesebuah negara. Mesti seimbang dengan sumber. Ini konsep memastikan aras penduduk dapat ditampung. Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa, contoh.
Okey, dia punya huraian dia, apa tujuan kita perkukuhkan? Tak, biasanya kita akan bertujuan untuk bekerjasama dalam sektor dalam menjaga alam sekitar. Kalau pelajar sebut dalam sektor ekonomi, no, tak ada markah. Tak, mesti menjaga alam sekitar. Okey, jadi 8 prinsip pembangunan lestari ini anda kena hafal lah. Tak, selain daripada hafal, anda kena ingat, kena pandai menghurai setiap prinsip ini. Nah, kena hurai. Contohnya kalau kita kata nombor 5, mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. So, dia punya huraiannya apa? Huraiannya ialah kita kena guna teknologi yang sesuai. Tak, orientasi, guna teknologi sesuai. Apa dia? Kenapa nak guna teknologi? Supaya risiko sesuatu kawasan dapat kita atasi. Contohnya kita dapat mengurangkan kejadian tanah runtuh. Tak, kita dapat mengurangkan kejadian peningkatan suhu. Kita dapat mengurangkan kejadian banjir kilat dan sebagainya. So kita kena boleh hurai. Tak, memelihara dan mempertingkatkan asas sumber. Apa yang kena hurai? Tak, memelihara maksudnya yang tak ada dah. Jadi sumber-sumber yang tak ada kita kena adakan semula, kena tanam semula. Tak, okey, ataupun kita kena tambah sumber-sumber yang sedia ada perlu dipertingkatkan, ditambah supaya sumber-sumber ini sentiasa ada untuk generasi akan datang. Sembuhlah. Okey, yang penting anda kena menghafal dulu, barulah anda kena menghurai dah. Hafal dan faham, barulah anda boleh menjawab soalan ni. Biasanya soalan ini berada di nombor 8. Berada di nombor 4. Okey, kita ada 4 soalan di nombor 4. Okey. Pengurusan alam sekitar yang terakhir. Ni soalan ini suka keluar ni. Nah, juga di nombor 4 dia akan keluar sama ada pembangunan lestari ataupun yang persidangan-persidangan ini. Dia pilih. Okey. Persidangan Stockholm, okey, persidangan Rio, persidangan Johannesburg. Yang ini anda kena hafal. Nah, protokol Montreal, protokol Kyoto, yang ini anda kena hafal. Okey. Apa tujuan protokol Montreal contohnya? Protokol Kyoto, apa tujuan dia? Okey. Deklarasi Langkawi, apa tujuan dia? So anda kena menghafal. Dan yang terakhir sekali ialah kepentingan kerjasama antarabangsa. Soalan ini keluar di soalan percubaan kita C. Yang 6 markah itu. Pelajar saya cuma dapat jawab 4 sahaja. 4 markah, maksudnya 2 poin. Dia terlupa. Kepentingan kerjasama antarabangsa. Kenapa kita nak berbaik-baik dengan orang lain? Dengan negara-negara maju. Okey, dengan negara-negara membangun yang lain. Kenapa? Tapi kita kena jawapan kita kepada alam sekitar lah. Jangan kata nak dapatkan modal, betul. Tapi jangan cerita modal untuk berniaga, salah. Modal itu kita nak guna untuk membeli teknologi berkenaan dengan penjagaan alam sekitar contohnya. Okey, mesti jawapan kita berkaitan dengan alam sekitar. Okey, kita nak dapatkan modal, nak dapatkan teknologi, nak dapatkan kepakaran. Kalau kepakaran biasanya kepakaran bomba, kepakaran teknologi kita kaitkan dengan teknologi pembenihan awan contohnya. Yang tu ya biasa keluar dalam skim dalam jawapan kita. Okey, lepas tu mungkin kita nak bekerjasama untuk mempertingkatkan iklan kempen, nak memberi kesedaran kepada negara masing-masing untuk menjaga alam sekitar dan sebagainya. Okey, banyak jawapan dia ya. Anda boleh cari yang itu. Okey, ada soalan tak cikgu? Sebelum cikgu masuk teknik ni. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey. Keperluan pelajar geografi STPM. Bila mendapat soalan, okey, yang pertama anda kena memahami konsep dalam soalan. Okey. Sebagaimana cikgu pesan masa P1 hari itu, bila dapat soalan saja anda kena bulatkan. Sila bulatkan. Sila bulatkan bahagian mana konsep, bahagian mana faktor, bahagian mana tu, contoh tu. Tak kena ambil. Okey? Kena ambil bahagian mana. Konsep itu perlu faham. Apa konsep ekosistem, apa konsep persaingan, kena faham dulu. Kalau anda tak faham, anda tak boleh menjawab soalan. Okey.
Yang kedua, anda kena memenuhi kehendak soalan. Okey, kalau soalan nak huraikan faktor mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia contohnya, cikgu bagi tak? So kena bagi memenuhi kehendak soalan. Tak, kita kena memenuhi kehendak soalan. Okey. Lepas tu kita kena menghurai fakta dan membuat hubung kait memenuhi penawaran markah. Kalau markah itu ditawarkan 2 markah, so kita punya huraian itu mesti untuk 2 markah. 1 untuk fakta, 1 untuk huraian. Kalau 3 markah, jadi kita kena 1 untuk fakta, 2 untuk huraian. So 2 huraian itu perlu huraian yang panjang. Barulah kita dapat markah 3 itu. Nah, biasanya soalan 3 ini berada pada soalan D. Okey, soalan 3 ini berada pada soalan D Okey. Cikgu pergi lagi. Okey. Kata kunci. Kata kunci yang biasa berada pada penggal 3. Okey. P1 cikgu pergi satu slide bersama dengan soalan. P3 sebab dah mahir dah sikit, cikgu buat satu slide saja untuk kata kunci ni. Okey. Soalan nyatakan, berikan, sebutkan, kenal pasti, senaraikan iaitu fakta tanpa huraian. Okey. Contohnya soalan kita tadi, nyatakan 2 prinsip pembangunan lestari. So nyatakan sahaja, tak payah huraian. Tapi kalau kita nak hurai tak ada masalah. Nah, hurai tak ada masalah, tak salah. Cuma mungkin kita membazir masa lah. Okey. Nyatakan. Okey. Huraikan. Jelaskan, terangkan mengapa. Yang ini kita perlukan fakta, 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraikan. Huraian. Okey. Yang ketiga, bagaimana. Okey, bagaimana biasanya kita letak 3 markah. Okey. 1 untuk proses, 1 untuk huraian dan juga kesan. Okey. Yang keempat ialah cadangkan. Okey, cadangkan. Okey, cadangkan ini kalau cikgu-cikgu awak dah ajar dah di sekolah, biasa cadangkan ini ialah soalan yang sangat bahaya sebab pelajar mudah lupa. Okey, sebab soalan cadangkan ini perlukan idea baru. Okey, bila idea baru, kita kena fikir idea yang tak pernah ada dalam buku. Okey, tapi cikgu percaya kita semua tak akan jumpa idea baru. So kita kena guna idea lama. Okey, bila kita nak guna idea lama, kita kena tambah. Membuat penambahan kata kerja seperti meningkatkan nilai denda. Menambahkan tong-tong sampah. Tong sampah dah ada. Menyediakan tong sampah. Tak, kalau menyediakan tong sampah salah. Sebab soalan cadangkan kita kena buat menambahkan bilangan tong sampah di taman-taman permainan. Okey, betul. Tak, kita kena buat penambahan. Okey, meningkatkan, menambahkan, mempergiatkan. Mesti giat. Okey. Barulah kita dapat markah dah. Kalau tak, kita tak dapat markah. Okey, sayang. Kita dah dapat dah jawapan dia. Tapi disebabkan oleh kata kunci dia cadangkan, kita tak dapat markah. Okey. Cikgu pergi kepada slide seterusnya. Okey. Yang ini soalan A. Tak silap cikgu, soalan nombor 3. 3A. Okey. Bagaimanakah pemanasan global berlaku? Dia bagi 4 markah sini untuk satu perenggan. Okey. Satu perenggan dia bagi 4 markah. Jadi pelajar kena cerita. Tak. Kalau pelajar tak faham, pertama sekali pelajar kena faham apa yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu. Suhu mana? Suhu satu dunia. Global. Kenapa jadi begitu? Tak disebabkan aktiviti manusia. Apa aktivitinya? Aktiviti pengangkutan, aktiviti perindustrian, aktiviti pertanian, semua PPP itulah. Tak. Yang membebaskan asap, habuk, debu dan sebagainya, tak, menyebabkan bahangan bumi tak boleh dilepaskan ke atmosfera, balik semula, tak, menyebabkan bumi kita menjadi panas, menjadi lebih panas. Barulah kita dapat markah.
Tak, sebab dia 4 markah tu. Nah, anda kena sebut peningkatan suhu 1 markah, aktiviti 1 markah, proses 1 markah, kesan kepada bumi 1 markah. 4 markah cikgu bagi situ. Nah, 1 markah kena sebut peningkatan suhu dunia. Yang kedua kena sebut aktiviti apa yang menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Kalau anda sebut pengangkutan saja pun cukup dah. Sebut perindustrian saja pun cukup dah. 1 saja. Okey. Lepas tu kena sebut proses. Bila anda sebut industri aktiviti perindustrian, anda kena sebut apa yang dikeluarkan. Tak, dia keluarkan asap, dia keluarkan gas apa yang dikeluarkan, karbon dioksida, karbon monoksida, tak. Okey. Lepas tu dia akan menyebabkan proses dia. Prosesnya apa? Halangan. Tak, menjadi halangan kepada bahangan bumi untuk keluar ke atmosfera. Jadi kesannya bumi akan menjadi lebih panas. So ending kita bumi menjadi lebih panas. 4 markah situ. Okey, ni bahaya. Sebab dia letak 4 markah situ. Kalau pelajar tak jelaskan dengan molek, biasanya pelajar akan dapat 1 atau 2 saja markah. Dia ada dapat dekat mendekatkan suhu dengan aktiviti manusia. Okey, cikgu pergi lagi. Okey, cikgu pergi lagi. Okey. Jelaskan kepentingan suhu tanah tinggi terhadap sektor pertanian. Soalan yang sangat senang. Yang ini soalan 1A kalau silap cikgu. Ataupun 2A tak silap cikgu. Jelaskan kepentingan suhu tanah tinggi. Yang pertama anda kena sebut dulu. Bagaimana suhu kawasan tu? Sejuk lah. Bila anda sebut sejuk, anda sudah dapat markah. Suhu di kawasan tanah tinggi adalah sejuk. Ini membolehkan aktiviti pertanian hawa sejuk lah, kawasan sejuk lah. Contohnya apa dia? Strawberry, kopi, teh. Sektor pertanian yang memerlukan suhu yang sejuk lah. Barulah kita dapat markah. Okey, guna untuk apa? Bagaimana suhu kawasan itu? Sejuk. Lepas tu guna untuk apa? Tanam apa? Barulah kita dapat markah. Tapi ramai pelajar yang tak dapat markah. Cuma ada setengah-setengah pelajar dia dapat 1 markah bila dia sebut strawberry. Bila dia tengok kawasan tanah tinggi, dia ingat Cameron Highland. Bila dia ingat Cameron Highland, oh ada strawberry di sini. Bila dia tulis strawberry, kita bagi 1 markah. Sebab itu kita letak pada pertanian itu. Sebab tidak semua tumbuhan dapat tumbuh di situ dengan baik. Okey, cikgu pergi lagi. Okey, senyap ini. Okey tak slide cikgu ni? Okey. Kita pergi lagi. Okey. Anda perlu tahu apa yang anda perlu tahu alam sekitar fizikal, alam sekitar manusia. Yang ni cikgu sebut dah masa P1. Hampir sama sahaja. Kalau alam sekitar fizikal, anda kena tahu suhu, kena tahu tanah, kena tahu pencemaran sekali saja, kena tahu kemusnahan flora dan juga fauna, kena tahu apa dia? Air, apa kesan dia kepada air. Air semakin kering, air sungai tak ada, air tanah dah semakin kering. Tu kepada alam sekitar fizikal. Huraikan kesan proses penyahutanan. Cikgu sebut proses ya, proses penyahutanan bukan aktiviti penyahutanan. Huraikan bagaimana proses penyahutanan menyebabkan gangguan kepada alam sekitar fizikal. Gangguan. Bila ganggu maksudnya tak molek lah. Apa? Gangguan yang pertama, mungkin gangguan itu ialah peningkatan suhu. Mungkin gangguan yang kedua ialah tanah runtuh. Mungkin gangguan yang ketiga ialah pencemaran air. Nak sebutlah. Okey, bila pergi kepada manusia, contoh cikgu tukar lagi. Huraikan bagaimana proses penyahutanan memberi kesan kepada alam sekitar manusia. Soalan yang sama cikgu tukar je belakang tu. Alam sekitar manusia. Kena sebut yang ni. Mati, trauma, sakit, apa dia? Kehilangan harta benda, aktiviti ekonomi terjejas, aktiviti domestik harian terjejas, yang tu. Yang cikgu senaraikan tadi. Ada dah kat atas tadi. Jadi, pelajar kena tahu bila dapat soalan, kena bulatkan. Adakah dia nak tanya soalan fizikal ataupun dia nak tanya pasal manusia? Bila fizikal, mesti kaitan dengan suhu, dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan
dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hidupan. Tapi kalau dengan manusia, mesti kita mulakan dengan mati, dengan trauma, dengan sakit. Okey, trauma ni cikgu nak bagi tahu trauma, cikgu ada pelajar, cikgu ada tulis trauma. Tak, dia trauma ini jika kita tengok orang lain meninggal. Kita tengok orang lain meninggal, kita tengok ahli keluarga kita lemas, mati dan sebagainya, barulah kita trauma. Trauma tu. Okey, jangan salah faham. Okey. Okey, slide seterusnya. Yang ini dah ada di P1. Okey, anda perlu tahu ciri atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera. Ciri ni cikgu bagi dah tak? Dalam sini yang warna hijau tadi. Cikgu ingat tak? Atmosfera kita ada 7 hingga 8, biosfera kita ada 3, litosfera kita ada 5, hidrosfera kita ada 8 ke 9. Hidrosfera. Ciri-ciri dia tu kena ingat. Okey, cikgu dah bagi tahu dah kat atas. Wajib tahu ni. Takut soalan, cikgu bagi satu contoh soalan. Huraikan bagaimana aktiviti perhutanan melalui pembalakan menjejaskan atmosfera. Jadi bila pergi kepada atmosfera, anda kena pergi kepada bahangan suria, bahangan bumi, suhu, tekanan udara, angin, kerpasan. Kalau anda masih lagi menggunakan perkataan atmosfera, markah tidak akan diberi. Kena bagi tahu ciri itu. Okey. Cikgu pergi lagi. Ada soalan nak tanya? Slide cikgu okey ke tak? Suara cikgu. Okey, cikgu. Ya. Okey. Okey. Alhamdulillah. Slide cikgu seterusnya. Okey, slide cikgu seterusnya. Cikgu bagi contoh. Contoh soalan. Yang ni kita masuk kepada teknik lah ni. Masuk kepada teknik, macam mana kita nak jawab. Jelaskan dua interaksi antara sistem geomorfologi dengan sistem hidrosfera. Dengan sistem hidrologi. Yang ini soalan nombor 2. Nombor 2, dalam sistem saling kebergantungan. Yang cikgu sebut geomorfologi, hidrologi, ekologi dan juga atmosfera. Dalam sistem geomorfologi anda kena sebut lulu hawa, kena sebut pergerakan jisim, kena sebut pengangkutan bahan ataupun kena sebut hakisan permukaan. Kita kena bagi tahu interaksi antara sistem geomorfologi dengan sistem hidrologi. Ada air, barulah lulu hawa kimia berlaku. Ada air hujan, barulah pergerakan jisim berlaku. Ada air, barulah pengangkutan bahan dalam sungai berlaku. Ada air hujan, barulah hakisan permukaan berlaku. Kena sebut gitu. Geomorfologi, jangan diguna lagi perkataan geomorfologi. Kita akan guna dengan pergerakan jisim, pengangkutan bahan dan juga hakisan. Hidrologi kita gantikan dengan air. Jangan lagi guna sistem hidrologi, kita akan gantikan dengan air, barulah kita dapat markah. Ni penting. Sebab ni lah cikgu kata, cikgu tengok tadi slide kita yang ada atmosfera, biosfera, yang itu anda kena hafal ciri-ciri dia. Bila sebut saja geomorfologi ataupun litosfera, dalam kepala kita ada 5 item. 5 item. Cuma cikgu tak buat satu lagi ni. Kenapa ada 4? Cikgu tak buat pemendapan. Sepatutnya ada pemendapan dah. Lepas tu dalam hidrologi ada air. Air apa? Air sungai, air laut, air tak kisahlah air. Ada semua air. Hidrologi melibatkan air. Cikgu pergi lagi. Cikgu pergi lagi soalan. Soalan yang hampir sama. Sistem geomorfologi lagi. Soalan ini hanya pelajar tertentu sahaja boleh jawab. Sebab soalan bagaimana? Soalan bagaimana dia kena 3 markah dalam satu perenggan. Bagaimana sistem geomorfologi? Geomorfologi lagi. Bila sebut geomorfologi kena ingat ada 5 benda. Lulu hawa, pergerakan jisim, hakisan, pengangkutan, pemendapan. Mengganggu aktiviti pertanian. Dia nak yang ganggu saja. Yang baik tak nak. Yang molek tak nak. Dia nak yang tak molek. Maksudnya dia nak yang menjejaskan aktiviti pertanian. So yang mana? Kalau cikgu ambil pergerakan jisim lah, tanah runtuh lah. Kejadian tanah runtuh akan menyebabkan berlakunya gangguan kepada aktiviti pertanian. Apa tu aktiviti pertanian?
Nah, tanah runtuh akan menyebabkan tanah jatuh ke atas tanaman, tanaman akan rosak. Okey, tu. Nah, bila tanaman rosak, mati, pokok mati dan sebagainya. Jadi kerja-kerja penanaman tak boleh dijalankan, mengganggu aktiviti pertanian. Kena sebut, mana aktiviti pertanian yang cikgu sebut tadi lah, tebang bakar. Lepas tu kita bajak, lepas bajak kita tanam, siram, baja, lepas baja kita racun, kita tuai. Ni aktiviti pertanian. Nah, okey. Kalau pemendapan mungkin dia menyebabkan kelodak dan batuan. Okey. Proses-proses ini berlaku. Okey. Kalau hakisan permukaan mungkin menyebabkan berlakunya kemusnahan lapisan topsoil, lapisan atas tanah yang subur itu hilang sebab dihakis. Dia tinggal lapisan yang kedua yang keras dan sebagainya. So, mengganggu aktiviti pertanian. Okey. Kita tengok lagi. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, satu contoh soalan pernah keluar ni cikgu ambil. Bagaimanakah aktiviti pertanian boleh menjejaskan alam sekitar fizikal setempat? Alam sekitar fizikal. Kalau cikgu ni 2 bulatan cikgu buat. Bila cikgu dapat soalan, yang pertama, step pertama cikgu akan bulatkan aktiviti pertanian. Step yang kedua, cikgu akan bulatkan alam sekitar. Alam sekitar fizikal tu. Okey? Cikgu akan bulatkan alam sekitar fizikal. Maksudnya ialah aktiviti pertanian kita kena jelaskan. Racun baja, membajak, tebang bakar. Okey? Alam sekitar fizikal, yang tadi suhu, pencemaran udara, tanah runtuh, kepupusan flora dan juga fauna. Okey. Okey? Jadi barulah kita boleh jawab. Aktiviti meracun, ambil lalu. Contohnya aktiviti penerokaan tanah menyebabkan banyak pokok ditebang. Kerja-kerja tebang bakar berlaku. Bila proses tebang bakar berlaku, berlakulah peningkatan suhu. Kenapa berlaku peningkatan suhu setempat? Kerana asap, habuk debu dan sebagainya menghalang bahangan bumi keluar. Bolehlah cerita. Yang penting jawapan kita kena pergi kepada aktiviti pertanian. Tak say. Aktiviti pertanian itu perlu dipecah-pecah-pecah. Jangan diguna lagi perkataan aktiviti pertanian dalam jawapan. Markah diberi pada meracun, membaja, meneroka tanah, apa lagi? Ada tak lagi selain daripada tu? Mencemarkan alam sekitar. Okey, kalau ada boleh ambil. Okey, membajak, boleh membajak. Sebab bila kita membajak, kita boleh melonggarkan tanah-tanah. Bila melonggarkan tanah, dia akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh dan sebagainya. Okey. Okey. Proses mesti ada. Lepas tu alam sekitar fizikal cikgu buat dari situ. Asid tanah meningkat, pencemaran udara, peningkatan suhu. Banyak lagi ni. Yang cikgu senaraikan ke atas tadi dalam slide cikgu yang mula-mula tadi. Okey, cikgu dah asingkan di antara alam sekitar fizikal dengan alam sekitar manusia. Okey, jangan tertukar. Kalau tertukar, kita tak dapat markah. Okey, sebab soalan bagaimana, selepas perkataan bagaimana, apa perkataan selepas dia? Aktiviti pertanian. So, aktiviti pertanian perlu dipecah-pecah-pecah. Kalau tak boleh dipecahkan, tak dapat markah. Okey. Cikgu pergi lagi. Okey, laju sikit. Sebab tadi kita ada masalah awal-awal, hujung-hujung ni nampak macam okey sikit, senyap dah. Okey. Okey, contoh cikgu bagi. Yang ini cikgu ambil daripada skrip pelajar. Aktiviti pertanian akan menyebabkan pencemaran udara. Cikgu terus bagi kosong markah. Kosong markah. Sebab cikgu nak aktiviti, dia ulang perkataan aktiviti pertanian, cikgu bagi kosong markah. Okey, cuba tengok contoh yang kedua. Okey. Aktiviti meracun. Okey. Yang tu cikgu. Aktiviti meracun akan menyebabkan tanah tandus. Ini kerana racun akan mengalami proses larut resap apabila hujan berlaku menyebabkan tanah berasid. Terus dapat 3 markah. Terus dapat 3 markah.
Okey, sama juga. Aktiviti penerokaan tanah akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara contohnya. Pencemaran udara. Ini kerana kerja-kerja tebang bakar menyebabkan asap keluar, habuk keluar, jelaga keluar. Jadi udara persekitaran akan menjadi berjerebu, tercemar dan sebagainya. Bolehlah, tak ada masalah lah. Ambil lah yang mana-mana yang sesuai. Contoh cikgu bagi. Okey. Aktiviti pertanian akan menyebabkan peningkatan suhu. Okey, cikgu bagi kosong markah. Aktiviti penerokaan tanah akan menyebabkan hutan ditebang dan dibakar. Ini menyebabkan suhu persekitaran panas. Ianya kerana peningkatan gas karbon dioksida menyebabkan bahangan diserap dan dipantul semula ke permukaan bumi. Boleh cerita. Mana-mana deh. Okey, yang penting aktiviti pertanian perlu dipecahkan. Jangan lagi diulang perkataan aktiviti pertanian. Okey. Pergi lagi. Okey. Contoh. Jelaskan 3-4 aktiviti pembalakan terhadap kepelbagaian biologi. Okey. Bila sebut kepelbagaian biologi, dalam kepala kita dah 3 benda. Kena ada dah 3 benda. Apa 3 benda tu? Iaitu kepupusan flora dan juga fauna, iaitu siratan makanan terganggu, iaitu kemusnahan habitat. Okey, tak ada masalah. Kita lagi, ayat 1 mesti fakta. Okey, ayat 2 huraian, kita tengok contoh Okey. Aktiviti pembalakan menyebabkan flora dan fauna musnah. Okey, kenapa? Kerja-kerja membalak menyebabkan banyak pokok ditebang dalam huraian Okey. Kena sebut fakta itu. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey. Antara kesan pembalakan akan menyebabkan suhu semakin meningkat. Okey. Peningkatan suhu akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan sebagainya lah. Boleh cerita-cerita. Okey. Tak masalah. Okey. Slide ni cikgu dah bagi. Kita boleh share. Boleh tengok nanti. Boleh tanya cikgu kalau tak faham. Okey. Sebab cikgu ada slide lagi dalam 10 lebih lagi ni. Okey. Cuba tengok lagi. Keluar lagi soalan yang hampir sama. Tapi yang ini 2019. Okey, yang tadi 2015. Okey, yang ni dia tanya pada 2019 tahun lepas. Bagaimana aktiviti pertanian pindah? Pertanian pindah jarang-jarang keluar. Ni sekali baru keluar. Okey, bila keluar sekali pelajar tak tahu nak jawab. Dia tak tahu apa itu pertanian pindah. Cikgu pun sebut sekali je pertanian pindah. Jadi dia tak tahu apa itu pertanian pindah. Mengganggu kita oksigen. Dia kaitkan dengan oksigen. Sama ada oksigen banyak ataupun oksigen sikit. Tu je jawapan dia. Okey, aktiviti pertanian pindah tak nak diulang. Kita kena gantikan dengan tebang bakar. Aktiviti pertanian pindah menyebabkan banyak pokok ditebang dan dibakar. Contoh jawapan cikgu ini menyebabkan kandungan oksigen di kawasan tersebut semakin berkurangan. Kenapa? Kerana pokok tak ada. Bila pokok tak ada, dia tak boleh mengeluarkan gas oksigen. Lepas tu karbon dioksida meningkat. Cikgu ada punya ni. Proses tebang bakar akan meningkatkan kandungan karbon dioksida di kawasan tersebut sehingga mengganggu penghasilan semula oksigen kerana kekurangan hutan. Tu ayat yang comel lah. Yang cikgu sebut tadi ayat yang tak comel, yang pusing-pusing ni ayat yang comel. Proses tebang bakar akan meningkatkan kandungan karbon dioksida di kawasan tersebut sehingga mengganggu penghasilan semula oksigen kerana kekurangan hutan. Maksudnya hutan tak ada untuk menjalankan proses fotosintesis. So, dia akan mengganggu proses kita oksigen. Soalan ni dia tanya pasal kita oksigen. Bila kita oksigen, kita kena sebut pengambilan dan juga pengembalian semula. Pengambilan dan pengembalian semula. Okey, sekarang ni tak ada yang kembali lah. Bila tu pokok tak ada, maka nak kembali semula tu tak ada. Sebab itulah dia mengganggu kita oksigen. Okey, soalan ini ramai pelajar tinggal. Sebab tu cikgu ambil. Macam yang P1, cikgu ambil soalan-soalan yang kebat yang biasanya ditinggal oleh pelajar. Yang ini pun sama.
Soalan ini, soalan nombor 1 ni, 1D kalau silap cikgu. Soalan ini soalan 1D, biasa soalan ini soalan bagaimana ramai pelajar tinggal sebab dia tak faham apa itu konsep, ya, konsep aktiviti pertanian pindah. Okey, cikgu pergi lagi. Cikgu pergi lagi. Okey, bagaimana gangguan unsur cuaca? Oh, unsur cuaca kita dah belajar di penggal 2. Nah, unsur cuaca kita dah belajar di penggal 2. Unsur cuaca ini sama je dengan atmosfera. Boleh cikgu je unsur cuaca ataupun atmosfera dalam kepala kita. Bahangan suria, suhu, bahangan bumi, angin, hujan, tekanan udara, kelembapan udara. Cikgu ulang lagi sekali. Tak, kalau mula sampai tengok cikgu dengar kan banyak dah atmosfera yang cikgu sebut. Tak, banyak kali sebab soalan ini dia suka tanya unsur cuaca. Dia tukar daripada atmosfera kepada unsur cuaca, memberi kesan kepada aktiviti pertanian. So, sebutlah. Oh, aktiviti pertanian dia sebut lagi sekali, kena pecah-pecahkan lagi aktiviti pertanian. Menanam, membajak, membaja, pembukaan kawasan, menjemur. Nah, contohnya kalau suhu tinggi, kita boleh guna untuk menjemur. Nah, kalau kelembapan udara tinggi, kita mungkin boleh menanam, aktiviti menanam. Nah, kalau itu kawasan yang suhu yang tinggi, mungkin kita boleh meracun. Nah, kalau hujan, kita mungkin boleh menanam. Okey, kita tak boleh meracun masa hujan. Okey, ada nak cakap tak? Ke tak ada slide? Bunyi kokah-kokah. Ke ada soalan? Slide ada. Saya pun tak tahu awak lekat je. Okey. Slide okey ke? Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, patut pun senyap je. Cikgu gedem. Okey. Ini slide seterusnya. Cikgu tengok lagi. Lama cikgu sorang je ni. Kakak tak sorang dengar. Ni harta karun awak. Okey, kita pergi lagi. Kita pergi lagi. Uraikan 2 kesan banjir terhadap biosfera. Yang ini soalan tahun lepas. Tak, soalan tahun lepas. Sebenarnya soalan ni sangat senang. Tapi ramai pelajar yang tak dapat markah. Dia jawab. Kalau kita sudah biasa dengan banjir kepada biosfera. Biosfera ini kepada cikgu bagi apa? Ya. Baik, Dalam Okey. Uraikan 2 kesan banjir terhadap biosfera. Okey. Biosfera cikgu bagi tahu dah mesti ada kaitan dengan flora dan juga fauna, pokok mati, habitat musnah. Dah. Okey. Yang menjadi masalahnya ialah pada tahun 2019 kita kena ceritakan kesan banjir. Sebagaimana yang masa P1 dulu, cikgu ingat P1 dulu, huraikan kesan pergerakan jisim cepat kepada kehidupan manusia di bandar. Dia nak kesan pergerakan jisim cepat dulu. Yang ni pun sama. Tak, mana-mana pelajar yang tidak menyatakan kesan banjir, dia tak bagi markah. Kesian sangat pada masa ni. Sebab ada betul habitat musnah dan sebagainya tak? Kesan banjir menyebabkan berlakunya pergerakan jisim, hakisan, larian air permukaan, limpahan air dan sebagainya. Barulah kita pergi kepada habitat musnah, pokok mati, flora dan fauna. Okey. Jadi masalahnya pelajar lupa kesan banjir. Pelajar pokok musnah, pokok mati dan sebagainya. Ni sayang. Tak, sebab sebenarnya soalan tapi sebab yang memerlukan kesan itu maka kita dapat markah. Jadi cikgu nak pesan, bermula pada tahun 2019 jika jumpa perkataan kesan ini tak kira lah. Tak kira berada di ulangan 1, ulangan 2 ataupun P3 nanti
Kalau keluar je kesan, kena sebut kesan tu dulu. Huraikan kesan pergerakan jisim. Kesannya apa? Dah. Huraikan kesan kejadian gunung berapi. Kesannya apa? Apa yang dia keluarkan dulu, baru lagi kepada ayat kita yang belakang, bulatan kita yang kedua tu. Jadi kalau kita tengok, sekali tengok macam satu bulatan, sebenarnya ini adalah dua bulatan. Satu bulatan pada kesan banjir, satu bulatan pada biosfera. Okay. Cikgu sambung. Okey, cikgu sambung. Huraikan 3 kesan letupan gunung berapi fizikal, ya? Okey, huraikan 3 kesan letupan gunung berapi terhadap sistem fizikal. Bila sebut sistem fizikal, cikgu bagi tahu dah masa P1 hari tu. Sistem fizikal mesti ada 4 komponen. Pilihlah nak yang mana? Sebab biasanya soalan ni nak 4 markah saja. Bila 4 markah maksudnya kita kena ambil 2 sistem fizikal. Daripada atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera. Pilih 2 yang anda mahir. Okey, contoh cikgu bagi. Sistem fizikal yang pertama ialah atmosfera. Awak ambil atmosfera. Letupan gunung berapi akan mengeluarkan asap. Okey, keluar asap ini adalah kesan. Tu cikgu bagi tahu tu. Cikgu merahkan kesan. Sebab kita kena keluarkan kesan itu dulu. Kesan itu, gunung berapi mengeluarkan asap. Okey, huraikan 3 kesan letupan gunung berapi. Okey, cikgu merahkan kesan, cikgu merahkan sistem fizikal. Sebab cikgu pesan dah, bermula 2019, perkataan kesan itu sangat bahaya. Okey, sebab apa? Sebab kesan itu kita kena cerita. Apa dia? Letupan gunung berapi akan mengeluarkan asap. Itu kesan dia. Dan juga debu yang banyak. Okey, lepas tu juga akan mengeluarkan gas sulfur dioksida. Okey, kesan dia kepada atmosfera menyebabkan udara tercemar. Dia kepada atmosfera menyebabkan lagi contoh cikgu ambil lagi. Ini kepada biosfera. Artikel yang kedua ialah biosfera. Okey, kesan letupan gunung berapi menyebabkan pengeluaran lava yang panas. Bila gunung berapi meletup, dia keluar lava. Lava yang panas ini akan menyebabkan hutan terbakar dengan banyak ataupun dengan meluas. Okey, ini menyebabkan berlakunya kepupusan kepada flora dan juga fauna. Contoh cikgu bagilah. Cikgu buat bab kosong tu. Sistem fizikal yang kedua ialah biosfera. Cikgu ambil biosfera. Contohnya dah. Okey. Kesan letupan gunung berapi menyebabkan pengeluaran lava yang sangat panas. Lava gunung berapi lah. Okey. Lava yang panas ini menyebabkan berlakunya kebakaran hutan yang sangat luas. Okey. Kebakaran hutan menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan juga fauna. Kepupusan flora dan fauna adalah ciri kepada biosfera. Okey. Okey, kena sebut. Okey, kalau misalnya cikgu saya nak sebut biosfera tu di ayat kedua, ketiga boleh, tak ada masalah, sebutlah. Yang penting kita kena sebut biosfera itu untuk kita dapat markah. Untuk dapat markah. Okey. Okey, cikgu pergi slide seterusnya. Okey. Kalau tak gerak bagi tahu deh. Okey. Jelaskan bagaimana 3 sektor ekonomi tertier menjadi punca kemerosotan kualiti air laut. Punca kemerosotan kualiti air laut. Okey, 2 bulatan kat sini. Okey. Okey, jelaskan bagaimana 3 sektor ekonomi tertier menjadi punca kemerosotan kualiti air laut. Okey. Jadi, kalau kita tengok 2 bulatan, cikgu pesan semua bila dapat soalan mesti buat bulat dulu. 1 bulat pada ekonomi tertier. Cikgu, kita tak belajar penggal 3 ekonomi tertier, tapi kita
menjadi penggal dua ekonomi tertiar ini. Ekonomi primer, ekonomi sekunder, ekonomi tertiar. Ekonomi tertiar ialah ekonomi yang melibatkan perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan, perniagaan dan sebagainya lah. Okey, lepas tu punca kemerosotan kualiti air laut. Maksudnya air laut kita sudah berubah. Mungkin menjadi keruh, mungkin berbau, sebagainya. Dia nak punca tu. Okey, yang pertama kita sebutlah. Okey, aktiviti tertiar yang pertama adalah aktiviti pelancongan. Nah, aktiviti pelancongan. Okay, tak ada masalah. Pembuangan sampah sarap oleh pelancong-pelancong yang buang di sekitar dan sebagainya, tak ada masalah. Ataupun pasal tambahan daripada hotel pun tak ada masalah. Okey. Kalau pengangkutan, kita lebihkan kepada pengangkutan dalam air lah. Pengangkutan air, round-round island, daripada tanah besar kepada pulau, itu adalah pengangkutan. Sebab apa? Sebab kita nak kemerosotan kualiti air laut. Pengangkutan darat tak ada kaitan langsung. Okey. Kita boleh ambil perniagaan di pantai. Okey, perniagaan, kerja-kerja mencuci pinggan mangkuk. Sisa makanan masuk ke dalam singki dalam longkang, daripada longkang laut. Okey, dia nak menjadi punca. Mana punca dia? Kalau perniagaan puncanya di mana? Kalau puncanya di mana? Kalau anda tidak mengenal punca, anda sebut saja. Pelancongan menyebabkan berlakunya kemerosotan pelancong-pelancong yang ramai, menyebabkan air laut kita berubah warna. Bila tak ada punca, kita cuma bagi satu makna pada pelancongan itu. Rugilah. Rugi. Okey. Cikgu pergi lagi. Slide seterusnya. Okay, slide yang sama ni. Dia punya soalan yang sama. Sektor ekonomi tertiar yang seterusnya lah sektor pengangkutan air boleh, sektor perniagaan makanan boleh. Yang ini cikgu dah sebut dah tadi. Okey, kita pergi lagi. Okey. Bagaimana peningkatan suhu mempengaruhi ekosistem hutan? Bagaimana peningkatan suhu mempengaruhi ekosistem hutan? Okey, kat sini cikgu buat dua bulatan. Peningkatan suhu, kena sebut soalan bagaimana. Tak nampak ke slide? Ya, jadi pula. Tak jadi pula? Okey, cikgu share lagi sekali. Setiap kali bergerak mesti nak kena share ni. Okey. Cikgu pun tak faham. Biasa tak ada masalah. Ya bagian tu. Okey. Bagaimana peningkatan suhu mempengaruhi ekosistem hutan? Okey. Tengok bawah sekali ekosistem hutan. Yang tu, mari semula ekosistem hutan. Bila cikgu sebut dah kan, bila pergi kepada ekosistem, pergi kepada biosfera, jawapan kita ialah yang sama ini sahaja, tiga benda. Mesti sebut kemusnahan habitat, kepupusan flora dan juga fauna, kemusnahan rantaian ataupun gangguan kepada rantaian dan juga siratan makanan. Mesti di go to je. Jadi yang menjadi persoalan dia ialah peningkatan suhu. Kenapa perlu persoalan di situ? Kerana perkataan bagaimana ada sebelum dia. Cikgu pesan dah, kalau ada soalan perkataan bagaimana, selepas perkataan bagaimana, apa-apa yang berada selepas perkataan bagaimana perlu dijelaskan. Peningkatan suhu menyebabkan bahangan melampau. Peningkatan suhu menyebabkan sejahteraan meningkat. Peningkatan suhu menyebabkan kelembapan kurang. Kena sebut waktu. Barulah kita dapat markah. Kalau misalnya soalan ini ditukar, jelaskan peningkatan suhu, tapi jelaskan bagaimana juga tak? Bagaimana itu ditukar, letak perkataan lain, tak nak letak perkataan bagaimana. Tak payah peningkatan suhu itu dijelaskan. Tapi bila ada bagaimana, dia jadi bahaya di situ. Dua perkataan bahaya cikgu pesan hari ni, petang ni. Satu kesan, dua bagaimana.
Selepas perkataan bagaimana, apa-apa yang ada selepas dia, kalau soalan ini peningkatan suhu berada di selepas perkataan bagaimana, so peningkatan itu peningkatan suhu menyebabkan bahan melampau, baru lagi kepada ekosistem hutan, kemusnahan ataupun flora dan juga fauna, serta kemusnahan ataupun gangguan rantaian makanan. Okey, yang satu lagi tu cikgu buat biru tu mempengaruhi tu. Sebab apa? Sebab ayat ataupun huraian kita kena menjelaskan bahangan sejatan yang tinggi, sejatan peningkatan suhu menyebabkan berlakunya sejatan yang tinggi. Sejatan yang tinggi akan menyebabkan berlakunya kemusnahan flora dan juga fauna. Ini kerana sejatan yang tinggi menyebabkan sejak perluhan berlaku dengan tinggi, pokok-pokok kehilangan air, pokok-pokok akan layu, lama-lama pokok akan mati. Ceritalah, kena cerita begitu untuk menjelaskan mempengaruhi itu. Okey, sebab bila dia letak perkataan mempengaruhi, kita kena cerita membolehkan, meningkatkan, mempengaruhi. Ada ke tak pengaruh dia? Tak. Bila suhu tinggi, ada tak pengaruh dia kepada kematian pokok? Adalah. Kita kena cerita adalah. Ada yang bagaimana, mempengaruhi bagaimana, nak cerita dia tu. Okey. Lagi, slide lagi. Okey. Okey. Jelaskan, huraikan. 2. Aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan terhadap ekosistem hutan hujan tropika. Okey. Huraikan 2 aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan terhadap ekosistem. Ekosistem lagi, benda yang sama. Ni soalan percubaan ni. Cikgu ambil soalan percubaan. Kalau ingatlah, 2 aktiviti manusia menyebabkan gangguan terhadap ekosistem hutan hujan tropika. Dia punya aktiviti mesti dalam hutan ni. Sebab dia tanya hutan hujan tropika. Mesti jawapan kita ialah di kawasan hutan hujan tropika. Aktiviti yang berkaitan dengan hutan hujan tropika lah. Okey. Dia banyak. Di perikanan ke tak sesuai lah. Kita ambil yang sesuai lah. Okey. Kalau terhadap ekosistem hutan hujan tropika, benda yang sama, cikgu tak ubah pun slide tadi. Kemusnahan habitat, kepupusan flora dan juga fauna, kemusnahan ataupun gangguan kepada rantaian makanan. Yang ini anda kena ingat. Bila pergi kepada ekosistem, pergi kepada biosfera, 3 ini sahaja jawapan anda. Okey. Dan soalan ini biasanya keluar di nombor 1. Soalan ekosistem ini adalah soalan nombor 1. Okey, cikgu pergi lagi. Slide-slide yang terakhir ni. Okey, slide-slide yang terakhir. Kalau tak nampak, tolong bagi tahu Okey. Mengapakah kadar pembuangan sisa pepejal semakin meningkat di bandar? Okey. Apakah tak jadi pula? Terima kasih cikgu. Tak jadi pula. Aduh. Tak apa. Kita buat lagi sekali. Okey. Okey. Mengapakah kadar pembuangan sisa pepejal semakin meningkat di bandar? Yang ini kalau cikgu ni, ini soalan bahasa Melayu. Melayu. Soalannya, mengapa di bandar sampah semakin banyak? Tu je. Sisa pepejal. Cuma dia tukar perkataan sisa pepejal. Sisa pepejal ni sampah sarak lah. Sampah sarak. Tak. Yang sampah yang plastik membalut makanan itu adalah sisa pepejal. Akan letak tak jawab soalan. Soalan tanya, kenapa sampah banyak di bandar? Tu jawapan dia dah ada dah kat atas tu cikgu tulis dah. Sikap pengguna ataupun pengeluar, berlaku pertambahan penduduk, semakin ramai penduduk, semakin banyak barang-barang, semakin banyak sampah. Situ contohnya. Produk gaya hidup moden, okey, ataupun keberkesanan penguasaan. Okey. Last slide cikgu yang terakhir. Nampak ke tak ni?
slide cikgu yang terakhir. Okey. Sebab kita masuk 4:30 lebih dah ni. Slide cikgu yang terakhir. Nampak ke tak? Harap-harap tak ada masalah. Slide cikgu yang terakhir ni. Okey. Bagaimana aktiviti menyebabkan kegagalan cerun berlaku? Senang. Tak. Bila pergi pada aktiviti manusia, jelaskan, cuba perhatikan warna merah perkataan mula-mula bagaimana, lepas perkataan bagaimana ada aktiviti kena dijelaskan, aktiviti manusia kena dijelaskan. Aktiviti kemudian dia apa dia? Penarahan, pemotongan, kegagalan berlaku, huraian anda kita berlaku kejadian tanah runtuh. Nah, jangan berhenti, titik tak nak. Kegagalan cerun berlaku, titik tak nak. Penarahan dan pemotongan lereng bukit untuk membina jalan raya menyebabkan tanah runtuh. Ini kerana ada cerun yang curam akan menyebabkan kita sehingga jawapan kita tu tanah runtuh. Tidak runtuh, tanah tak jatuh, jangan berhenti. Pergi kepada tanah runtuh. Okey, sama juga. Okey, aktiviti seterusnya ialah aktiviti pelombongan kuari. Okey, kerja pelombong dengan menggunakan letupan batu, okey, menyebabkan berlakunya gegaran kepada lereng-lereng bukit. Gegaran ini akan menyebabkan struktur tanah tanah akan jatuh. Kena sebut tanah jatuh ataupun tanah runtuh. Kena sebut. Barulah kita dapat markah. Okey. Slide seterusnya cikgu rasa anda boleh tengok. Okey, boleh tengok. Sebab slide-slide seterusnya adalah slide-slide yang cikgu bagi dah siap dengan ada jawapan. Okey. Sebelum cikgu tutup, ada soalan tentang cikgu? Ada tak nak soalan tentang cikgu? Sebab kita hari ini banyak halangan. Tak? Slide terakhir lah, slide terakhir cikgu. Ada slide. Okey, nampak tak yang ada gambar itu? Nampak tak? Tak nampak? Nampak cikgu. Tak nampak? Cikgu terashare mula. Kesian sungguh. Nampak? Soalan bergambar. Soalan bergambar. Soalan bergambar sebenarnya soalan senang tapi bahaya. Soalan bergambar adalah soalan yang senang. Kalau percubaan kita hari itu keluar 2 soalan bergambar dan pelajar cikgu dia boleh skor di sini lah sebab soalan dia senang. Cikgu ada yang dapat 10/10, ada yang dapat 9/10. Okey, untuk soalan yang bergambar ini. Tapi kena berhati-hati soalan bergambar sebab soalan bergambar adalah soalan yang boleh menyebabkan kita kehilangan markah kerana jawapan kita mesti ada dalam gambar. Jawapan kita hanya ada dalam gambar sahaja. Contohnya, kalau soalan pencemaran air itu yang ada sampah sarap itu, pelajar sebut pencemaran udara, bau busuk dan sebagainya, no, tak ada markah sebab bau busuk kita tak nampak. Okey, begitu juga dengan pencemaran udara, kita tak nampak. Contohnya ada pelajar sebut keadaan yang sungai yang kotor ini akan menyebabkan berlaku pencemaran udara kerana baunya yang sangat tak boleh. Tak ada markah. Jawapan kepada soalan bergambar mesti ada dalam gambar. Apa yang anda nampak dalam gambar sahaja. Jawapan tidak boleh keluar daripada dalam gambar itu. Maksudnya imajinasi sendiri, tak boleh. Anda kata nanti udara tercemar, mesti ada kilang di tepi dia, tak ada. Mesti ada dalam gambar saja. Contoh cikgu bagi soalan gambar ni. Jelaskan 2 aktiviti yang telah mempercepatkan kejadian tersebut. Sangat senang. Gambar menunjukkan tanah runtuh, mempercepatkan kejadian tanah runtuh. Apa dia ni?
di lereng-lereng bukit ni, di kawasan pembinaan ni. Tak, mungkin pemotongan cerun yang curam, tidak mengikut spesifikasi dia. Cikgu cakap pun tak boleh dah. Okey. Jadi ini menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh dah. Okey. Ada soalan tak tentang cikgu? Habis dah cikgu ni. Okey, sebab yang lain, slide lain cikgu dah kirim dah semua. Okey, mungkin kalau ada masalah dan sebagainya boleh tanya cikgu anda lah, cikgu geografi sekolah anda. Kalau rasa nak tanya saya pun tak ada masalah, sila dapatkan nombor telefon saya dengan cikgu-cikgu bila-bila masa sahaja insya-Allah. Okey, kalau tak dapat jawab selalu, cikgu jawab esok. Dan sebagainya lah. Okey, ada soalan tak tentang cikgu? Cikgu open sekejap dalam masa 2-3 minit sebelum kita tutup. Tak ada Tak ada Cikgu. Ya. Saya nak tanya, kalau contoh soalan hitam putih ke soalan gambar itu hitam putih ke gambar yang berwarna? Oh, gambar dalam soalan sebenar. Untuk periksa sebenar. Gambar dalam periksaan sebenar dia pernah keluar sekali yang hitam putih, sekali yang berwarna. Sekali yang hitam putih, sekali yang berwarna. Okey, cikgu saya ingat cikgu 2013 pasal pembalakan tu itu hitam putih. Masa tu semua orang confuse semua. Sebab dia pembalakan tu orang tak nampak pokok tu terbalik semua. Tak confuse. Macam yang ni gambar cikgu nampak tanah runtuh. Tak, cuma yang tahun lepas 2019 pencemaran air di kawasan kilang kalau tak silap cikgu pun yang itu pun hitam putih. Yang hitam putih. Cikgu ingat sekali yang berwarna cikgu tak ingat dah. Nanti cikgu belek-belek, nanti cuba tengok soalan-soalan tahun lepas ada yang berwarna. Okey, yang lain semua hitam putih. Setakat ni lah. Takut tak jelas. Betul. Soalan berwarna, soalan yang bergambar biasanya membuat pelajar confused. Sebab dia tak berwarna. Okay. Tapi kalau awak tengok soalan awak yang percubaan tu dia gelap sebenarnya. Tapi soalan sebenar tak adalah segelap itu. Soalan sebenar tak ada segelap itu. Dia akan cerah sikit lah. Okay, awak akan nampak apa yang berlaku di persekitaran dia. Yang cikgu bimbangnya ialah contohnya kalau pencemaran air, awak cerita pencemaran udara, yang lain. Tak, kalau pencemaran air, cerita pasal air, awak cerita pasal hutan-hutan di tepi-tepi sungai tu yang tak ada kaitan langsung. Okey. Ada soalan lain? Tujuh setakat ni aku. Okey, okey, kalau tak ada soalan ataupun ada soalan selepas ini, boleh tanya walaupun kita berjauhan, masih ada telefon, boleh WhatsApp. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu nak tutup dah majlis ilmu kita pada hari ini. Okey. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan dalam keadaan kita yang serba kekurangan itu, yang suara tenggelam timbul, gambar sekejap ada sekejap tak ada itu. Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak. Okey, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu datang daripada saya. Saya mohon maaf. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan jumpa mana-mana lah ada rezeki. Okey, cikgu sudah dengan surah Wal-Asr. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.